Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda kini bersama dengan saya di Zulfikri bin Ismail, iaitu Ketua Unit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kolej Komuniti Sabah Penang. Okey, hari ini anda akan bersama-sama dengan saya dalam sesi taklimat secara bersemuka bagi membendung penularan wabak COVID-19. Garis panduan ini bertujuan untuk menerangkan tentang pengurusan dan pengendalian aktiviti akademik dan amali di kolej pada dan selepas tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Antara perkara yang dibincangkan dalam garis panduan ini adalah yang pertama, fasa kemasukan ke kolej komuniti bagi tujuan aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti amali semasa dan pasca PKP. Yang kedua, kategori pelajar yang dibenarkan masuk ke kolej bagi aktiviti pengajaran pembelajaran serta aktiviti amali semasa dan pasca PKP. Yang ketiga, prosedur masuk ke kolej bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti amali semasa dan pasca PKP. Yang keempat, tanggungjawab pihak yang terlibat. Yang kelima, prosedur piawaian operasi SOP bagi pengendalian fasiliti berkaitan dengan PDP dan amali, serta info dan tips pencegahan wabak COVID-19. Garis panduan ini disediakan selaras dengan kenyataan surat yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti pada 14 Januari 2021 berkaitan dengan pengendalian aktiviti pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP dan penyelidikan pelajar di kampus pada dan selepas tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Berdasarkan kenyataan tersebut, semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran hendaklah dilaksanakan secara atas talian. Walau bagaimanapun, pengecualian diberikan kepada 6 kategori pelajar berkeperluan untuk masuk ke kolej secara berperingkat bagi melaksanakan PDP. Fasa kemasukan pelajar ke kolej komuniti bagi aktiviti pengajaran, pembelajaran serta aktiviti pendidikan. Kemasukan pelajar ke kolej bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti amali akan dibuat secara berperingkat. Kemasukan secara berfasa ini bagi membolehkan pihak kolej mengenal pasti kumpulan pelajar yang terlibat serta membuat persediaan bagi menyediakan persekitaran, ruang pembelajaran dan penyelidikan yang baik dan mematuhi prosedur piawaian operasi yang ditetapkan. Okey, mari kita lihat fasa kemasukan pelajar ke kolej bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti amali. Okey, terdiri daripada 3 fasa. Fasa pertama iaitu kemasukan pelajar lama SKE 1A, 1B, SKE 2, SKE 3A dan SKE 3B. Okey, kemasukan ini bermula pada 1 Mac 2021 sehingga 22 Mac 2021. Okey, fasa kedua pula terdiri daripada pelajar semester baru dan pelajar semester 3 bagi program DAT, SKE, SFP dan SPK, di mana kemasukan ini bermula pada 22 Mac 2021. Dan fasa terakhir pula iaitu fasa ketiga, kemasukan pelajar semester 2 bagi program SKE, SFP dan juga SPK. Ia bermula pada 26 April 2021. Seterusnya, kategori pelajar yang dibenarkan hadir secara fizikal. Pelajar semester 1, 2, 3 dan 4 bagi peringkat diploma dan sijil kolej komuniti. Pelajar yang berkeperluan hadir secara fizikal kerana perlu melaksanakan kerja-kerja latihan amali, makmal, bengkel, studio reka bentuk, praktikal atau yang memerlukan peralatan khusus dan mendapat kebenaran kolej bagi menjalani amali. Okey, pelajar tidak mempunyai akses yang diperlukan dan persekitaran tidak kondusif bagi melaksanakan PDP dalam talian juga dibenarkan dengan kebenaran pihak kolej. Okay. Seterusnya adalah prosedur masuk ke kolej mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Setiap pelajar yang masuk ke kolej bagi aktiviti pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti amali perlu mematuhi prosedur di bawah. Okey, so kita lihat dekat skrin kita.
Okey, langkah pertama iaitu sebelum hadir ke kolej, apa yang perlu pelajar buat adalah pelajar wajib, okey, saya ulangi, pelajar wajib mengisi declaration form kesihatan, okey, ataupun mengisytiharkan kesihatan melalui borang yang disediakan, okey, oleh pihak kolej setiap hari dengan jujur, okey, setiap hari dengan jujur, tanpa gagal lah, okey. Jadi kita kena isi borang declaration form ataupun pengisytiharan kesihatan ini setiap hari. Okey. Yang kedua, pelajar perlu sentiasa berada di tempat yang selamat dan menjaga diri dari sebarang gejala wabak COVID-19, iaitu seperti batuk, selesema, demam, sakit tekak atau kesukaran bernafas. Okey, apabila pelajar berada ataupun pelajar datang ke kolej, okey, langkah kedua, hadir ke kolej. Pelajar perlu berada di kolej 30 minit lebih awal, okey, sebelum PDP bermula. Yang kedua, pelajar hanya dibenarkan masuk dan keluar menerusi pintu masuk bertentangan dengan pejabat pos. Yang ketiga, pelajar wajib, okey, saya ulang sekali lagi, pelajar wajib mengimbas 2 QR code iaitu QR MySejahtera dan QR KKSB Care. Jadi pelajar dikendaki, okey, memuat turun aplikasi MySejahtera di dalam handphone masing-masing. Begitu juga dengan QR scanner untuk scan ataupun mengimbas QR KKSB Care nanti. Okey. So yang keempat, pelajar wajib menjalani pemeriksaan suhu badan di pintu masuk kolej dan mengisinya di dalam QR KKSB Care. Okey. Dan yang terakhir, pelajar juga wajib mengisi borang pengisytiharan kesihatan yang disediakan oleh pihak UHEPP 2 kali sehari, iaitu pada sebelah pagi dan juga pada sebelah petang. Okey. Yang terakhir adalah langkah ketiga, hadir ke makmal, bengkel, studio ataupun kelas. Okay, pelajar perlu melaporkan diri ke makmal, bengkel, studio, kelas ataupun dewan kuliah selepas memasuki kawasan kolej untuk menjalani aktiviti PDP dan terus segera pulang ke kediaman masing-masing setelah selesai aktiviti serta tidak dibenarkan berkumpul di mana-mana tempat di dalam kawasan kolej. Okey, ingat selepas anda selesai menjalankan PDP, anda dikendaki terus pulang. Jangan berada ataupun jangan berkumpul di dalam kawasan kolej kerana ia adalah dilarang sama sekali. Okey, seterusnya anda diingatkan supaya sentiasa memakai pelitup muka, membawa dan memakai hand sanitizer dan mengamalkan penjarakan fizikal 1 meter. Seterusnya, apabila anda hadir ke kolej, inilah langkah-langkah yang perlu anda lakukan. Okey, yang pertama, masuk ke kolej secara teratur. Okey, di pintu masuk tu masuk secara teratur. Kemudian anda perlu imbas suhu dan juga memakai hand sanitizer yang disediakan. Dan seterusnya mengimbas MySejahtera. Okey, selepas tu imbas KKSB Care. Okey, di KKSB Care ni anda perlu mengisi nama, nombor matrik, nombor telefon serta suhu yang telah diimbas tadi. Okey, selepas itu, okey, dah selesai mengisi, anda tunjukkan kepada petugas ataupun pengawal keselamatan yang berada di situ dan seterusnya anda akan dibenarkan untuk masuk ke kolej. Okey, dan seterusnya anda kena segera pergi masuk ke makmal ataupun bengkel tanpa singgah di mana-mana kawasan di dalam kolej. Faham Okey. Seterusnya adalah berkaitan dengan tanggungjawab dan pengurusan fasiliti PDP dan amali. Okey, ini untuk kategori pelajar lah. Okey, tanggungjawab pelajar mendapatkan kebenaran daripada pihak kolej sebelum memasuki kawasan kolej. Yang kedua,
membuat perancangan masa dan persediaan kerja sebelum hadir ke makmal. Yang ketiga, tidak hadir ke makmal jika bersimptom wabak COVID-19 seperti demam, batuk, sakit tekak, sesama dan kesukaran untuk bernafas. Okay. Menjalani saringan suhu dan mengisi pengisytiharan kesihatan dengan jujur, membaca, memahami dan mematuhi SOP serta peraturan yang berkuat kuasa, tidak memasuki makmal jika melebihi kapasiti, merekodkan pergerakan keluar masuk setiap makmal. Seterusnya, elakkan 3C. Mengelak berada di ruang sesak, bercakap jarak dekat dan tidak bersalaman atau bersentuhan, serta tidak berkumpul dalam ruangan tertutup. Okey, anda juga dikenaki mengamalkan 3W. Yang pertama, sentiasa basuh tangan, memakai 3 ply mask, ataupun 3 ply pelitup muka dan tertib ketika batuk ataupun bersin. Mengamalkan langkah proaktif dengan melakukan disinfeksi sebelum dan selepas menggunakan ruang meja dan peralatan saintifik, mematuhi segala arahan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pihak kolej dan bengkel serta makmal. Seterusnya, prosedur piawaian operasi, pengurusan dan pengendalian fasiliti PDP dan makmal semasa dan pasca PKP. Tujuan SOP penggunaan makmal, bengkel, studio seni bina, fashion dan dewan kuliah adalah bertujuan untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan yang diperlukan untuk dipatuhi oleh semua pelajar termasuk langkah-langkah kawalan yang perlu dilaksanakan untuk membendung penularan wabak COVID-19. SOP ini akan terpakai dalam tempoh penularan wabak COVID-19 melibatkan semua aktiviti PDP dan amali yang berkaitan dengan penggunaan makmal, bengkel, studio seni bina dan fashion dan dewan kuliah serta bilik kuliah di KKSP. Tempoh aktiviti ini hanya terpakai sepanjang masa bermula dari jam 8 pagi sehingga pukul 4.30 petang. Pemakaian SOP untuk merangka panduan pengoperasian kolej, semua pelajar diminta mematuhi panduan umum ini serta lain-lain panduan atau rujukan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan dan kolej dari semasa ke semasa. Jika anda melanggar SOP ini, tindakan tata tertib boleh diambil terhadap pelajar yang gagal mematuhi peraturan-peraturan yang sedang berkuat kuasa. Saya ulang jika anda melanggar SOP ini, tindakan tata tertib boleh diambil terhadap pelajar yang gagal mematuhi peraturan-peraturan yang sedang berkuat kuasa dan peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan dari semasa ke semasa yang mana bersesuaian. Selain itu, operasi fasiliti PDP dan amali juga boleh ditamatkan sekiranya gagal mematuhi SOP yang ditetapkan. Tarikh berkuat kuasa SOP. SOP ini berkuat kuasa pada 14 Januari 2021 sehingga satu tempoh yang akan ditentukan oleh pihak JPPKK. Panduan ini khusus bagi menangani penularan wabak COVID-19 di KKSP dan tertakluk kepada apa-apa arahan atau perintah baru oleh pihak berkuasa yang berkenaan atau kerajaan selaras dengan perkembangan terkini pandemik ini. Seterusnya adalah berkaitan dengan prosedur piawaian operasi ataupun SOP penggunaan makmal semasa PDP berlangsung. Persediaan sebelum makmal ataupun bengkel dibuka. So, pelajar kena mematuhi persediaan ini, di mana anda sentiasa hendaklah mematuhi jadual waktu yang telah disediakan oleh pihak kolej. Memastikan berada di makmal ataupun bengkel 10 minit lebih awal, sentiasa memakai pelitup ketika berada di dalam kawasan kolej, sentiasa mengamalkan penjarakan 1 meter dari rakan yang lain, tidak bersentuhan antara satu sama lain sepanjang berada di dalam kawasan kolej, sentiasa mengamalkan etika batuk dan bersin dengan betul.
Sekiranya pintu makmal ataupun bengkel telah dibuka, pastikan anda terus masuk ke dalam makmal dan bengkel. Okey. Memaklumkan kepada pensyarah atau pegawai yang bertugas sekiranya anda mengalami wabak COVID-19 dengan kadar segera. Okey. Jika anda ada simptom batuk, sesama, sakit tekak, demam ataupun sesak nafas, sila maklum segera pada pegawai ataupun pensyarah yang berada berdekatan dengan anda. Okey. So, setelah itu, semasa anda berada di dalam bengkel pula, okey, sekiranya pintu makmal ataupun bengkel telah dibuka, pastikan anda terus masuk dan berada di dalam makmal ataupun bengkel. Sentiasa mengamalkan penggunaan hand sanitizer ketika berada di dalam makmal ataupun bengkel. Sentiasa memakai pelitup muka ketika berada di dalam makmal ataupun bengkel. Memastikan penjarakan fizikal dipatuhi. Memastikan kapasiti penggunaan makmal atau bengkel pada satu-satu masa mengikut jarak selamat dan mengikut jadual penggiliran yang ditetapkan. Menggunakan laluan keluar masuk yang ditetapkan. Tidak bersentuhan antara satu sama lain sepanjang berada di dalam makmal ataupun bengkel. Sentiasa mengamalkan etika batuk dan bersin yang betul. Sentiasa mendengar arahan pensyarah dari semasa ke semasa dan memaklumkan kepada pensyarah atau pegawai yang bertugas sekiranya anda mengalami gejala wabak COVID-19 dengan kadar segera. Okey, selepas tamat waktu makmal pula, apa yang perlu anda buat adalah memastikan semua keluar menggunakan laluan yang telah disediakan setelah tamat penggunaan makmal ataupun bengkel. Okey, memastikan anda sentiasa memakai pelitup muka, memastikan anda terus balik ke kediaman ataupun bilik sewa tanpa singgah ke mana-mana tempat di dalam kawasan kolej. Sekiranya anda perlu berjumpa dengan pensyarah atau pegawai tertentu selepas waktu tamat PDP, sila maklumkan lebih awal kepada pensyarah ataupun pegawai berkenaan melalui aplikasi WhatsApp ataupun Telegram. Anda tidak dibenarkan berada di dalam kawasan kolej sekiranya tiada keperluan atau tanpa kebenaran daripada pihak kolej. Okey. So, yang terakhir adalah berkenaan dengan info dan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19. Anda hendaklah memuat turun aplikasi MySejahtera di dalam handphone anda. Okey, di samping itu anda juga dikendaki memuat turun QR scanner, okey, untuk scan KKSP Care nanti. Dan seterusnya anda juga digalakkan untuk memuat turun MyTrace. Okey, di mana fungsi MyTrace ini adalah untuk mengesan kehadiran pesakit-pesakit ataupun orang yang mempunyai kontak, kontak rapat dengan pesakit COVID-19 ini. So ini adalah antara aplikasi-aplikasi yang perlu kita guna pakai. So itu saja daripada pihak saya. Sekian dahulu. Terima kasih kerana sudi mendengar taklimat daripada unit keselamatan dan kesihatan pekerjaan Kolej Komuniti Sabak Pendam. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.